untuk pengenalan, diskriminasi dalam hubungan ekstrim ini merujuk kepada perlakuan yang tidak adil atau tidak setara terhadap individu atau kelompok tertentu di tempat kerja berdasarkan karakteristik pribadi mereka. Diskriminasi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, contohnya adalah seperti jenis jantina, bangsa, etnik, agama, usia, kecacatan, orientasi seksual, ataupun status kehamilan. Masuk dalam fakta case yang dipilih adalah berkaitan dengan gender discrimination in employment practices, a case study of the Malaysian Civil Service yang ditulis oleh Syaza, Rabia, Nur Haslinda, dan Nur Azura. Dan kajian ini berminat untuk mencari kemungkinan diskriminasi mengikut jantina di tempat kerja. Dan penulis kepada kajian ini percaya ini adalah bidang kajian yang penting kerana tempat kerja yang sihat akan membawa kepada pekerja yang sihat dan isi rumah dan negara yang lebih seimbang. Dan kajian artikel ini dijalankan untuk mengetahui sama ada wujudnya diskriminasi jantina dalam amalan pekerjaan di sektor awam Malaysia. Diskriminasi. Award yang dikaji telah menunjukkan mengenai diskriminasi jantina. Jadi diskriminasi jantina ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam perekrutan, pemilihan, promosi, gaji, kebijakan pengajian ataupun perlakuan lain yang di tempat kerja. Berdasarkan award, diskriminasi jantina di Malaysia lebih kepada isu gaji, terutamanya di dalam kalangan pekerja wanita. Menurut LIM 2019, pekerja perempuan cenderung untuk mengambil jurusan dalam sains, sosial, dan seni. Lebih cenderung untuk kerja sambilan dan juga jarang berunding untuk kenaikan gaji. Jadi, menurut Institut Pendidikan Khazanah 2019, wanita biasanya lebih terlibat dalam penjagaan kerja seperti menjaga orang tua, menjaga kanak-kanak yang mengakibatkan masa singkat untuk kerja pasaran dan seterusnya mengurangkan pendapatan mereka di dalam sesebuah organisasi. Seterusnya adalah untuk mendapat kritikan ataupun saranan. Bagi saya, diskriminasi seperti ini melanggar prinsip kesetaraan, keadilan dan hak asasi manusia. Hal ini kerana setiap individu tanpa menghiraukan jantina mereka seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan gaji yang adil, kenaikan pangkat ataupun diperlakukan dengan hormatnya di tempat kerja. Seterusnya, diskriminasi jantina ini juga merugikan masyarakat secara keseluruhannya. Contohnya ketika individu berbakat tidak memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang di tempat kerja, potensi dan kontribusi mereka terhadap organisasi dan ekonomi juga dapat terbatas. Menghapuskan diskriminasi di tempat kerja adalah penting untuk memastikan masyarakat yang inklusif, adil dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Dari segi penyelesaian case, inisiatif ini boleh dilihat melalui cadangan pindaan Akta Kerja 1955 untuk menangani isu diskriminasi di tempat kerja secara lebih menyeluruh, dan hal ini untuk melindungi hak pekerja dalam amalan pekerjaan yang berbeza. Dan penyelesaian kes bagi diskriminasi dalam award case ini terbahagi kepada dua bahagian berdasarkan kritikan serta pendapat pribadi saya. Yang pertama adalah untuk meluaskan peluang wanita di tempat kerja, dan yang kedua adalah sistem pemantauan yang betul. Dari segi meluaskan peluang wanita di tempat kerja, audit berasaskan jantina dalam pengambilan dan kenaikan pangkat untuk jawatan terpilih, terutamanya dalam bidang profesional dan jawatan pengurusan mesti dijalankan setiap tahun. Dan hal ini akan membantu mengenal pasti jurang dalam amalan pengambilan dan kenaikan pangkat. Justru ini akan meningkatkan ketelusan dan memastikan bahwa amalan kaki tangan awam adalah bebas daripada berat sebelah dalam bahagian jantina. Dari segi sistem pemantauan yang betul, mewujudkan jantina Biro Kesaksamaan di peringkat persekutuan dan negeri untuk mengawasi keseluruhan proses dan pelaksanaan. Dan Biro Kesaksamaan jantina ini adalah unit pentakbiran di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun disebut sebagai JPA atau Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, juga dikenali sebagai SPA di peringkat negeri. Dan pemohon pekerjaan dan penjawat awam mempunyai hak untuk memohon aduan mengenai perkara yang berkaitan dengan amalan kaki tangan awam, dan badan ini akan menilai perkara yang berkaitan dengan jantina dan bentuk diskriminasi yang lain. Baiklah, yang seterusnya adalah undang-undang pekerjaan yang sesuai dikaitkan berdasarkan kajian kes atau award kes ini adalah
Akta Kerja 1955. Menurut kajian kes ini, Akta Kerja 1955 hanya merangkumi kerja minimum keadaan keseimbangan kerja-kerja kehidupan tidak dipenuhi dalam pelbagai industri di Malaysia, dan hal ini lebih menjejaskan wanita kerana peran mereka yang lebih tradisional sebagai penjaga. Menurut Nur dan Muhammad Mahudin 2015. Seterusnya pula adalah saranan dan kritikan peribadi berpendapat bahawa Kementerian Sumber Manusia haruslah bersetuju untuk menyemak semula Akta Kerja 1955. Hal ini untuk memastikan aspek yang lebih menyeluruh dalam langkah-langkah untuk menangani diskriminasi di tempat kerja. Ini sama pentingnya untuk mereka yang bekerja di sektor swasta dan juga sektor awam. Pindaan perundangan adalah hal yang penting untuk memastikan kesaksamaan jantina di tempat kerja dan meminimumkan diskriminasi jantina dalam amalan pekerjaan. Baiklah, secara kesimpulan, diskriminasi jantina masih berlaku dalam kalangan penjawat awam serta juga dalam sektor swasta di Malaysia, terutamanya pada pengambilan dan tahap kenaikan pangkat. Namun begitu, diskriminasi jantina sukar dikesan kecuali mereka yang mengalaminya secara pribadi kerana perkara ini berlaku di luar sistem. Walaupun kita mempunyai undang-undang pekerjaan untuk membela nasib pekerja seperti Akta Kerja 1955, namun masih belum cukup berkesan mengatasi masalah diskriminasi ini. Oleh itu, adalah diharapkan agar pihak kerajaan melalui Kementerian Sumber Manusia menyemak semula dan menjalankan reformasi terhadap undang-undang pekerjaan tersebut. Sekian, terima kasih.